Ya, jadi saya harap masih lagi bersemangat ya untuk mengikut sampai ke akhirnya ya. Jadi mendapat knowledge yang sepatutnya untuk awak semua memulakan perusahaan menanam cendawan ya. Okey. Jadi kalau ikut kepada modul yang sebelum ni, modul yang ketiga, saya telah bagi tahu dah explain macam mana untuk lokasi yang sesuai untuk menanam cendawan ni ya, untuk membuat rumah cendawan. Jadi cendawan ni dia duduk dalam rumah ataupun kata bangsal lah ya. Jadi dah tahu dah keadaan tu, jadi kita boleh kita pergi ke next step, iaitu mulakan langkah pertama, iaitu penyediaan bongkah ya. So dah ada tapak, ada tempat, jadi kita buat bongkah Okey, jadi modul hari ini adalah untuk menerangkan bagaimana membuat bongkah lah ya. Okey, saya buka slide terlebih dahulu. Okey, ini adalah slide modul ni ya. Okey, penyediaan bongkah cendawan. Kenapa dia panggil bongkah nampak memang macam bongkah lah macam bongkah kayu lah Okey, so objektif. Jadi untuk modul kali ni, selepas daripada lecture saya ni, awak patut mengetahui ya. Okey, hasil pengajaran ya. Patut mengetahui bahan yang diperlukan untuk penyediaan bongkah cendawan ni ya. Jadi apa bahan-bahan yang dimasukkan dalam bongkah cendawan ni. Kemudian kaedah pencampuran ya, iaitu berapa ratio ataupun formulation bagi penyediaan media ni media tanaman cendawan. Okey, dan seterusnya bagaimana untuk mengukus awak faham dan tahu teknik yang sesuai untuk mengukus bongkah cendawan ni, dan juga saya masukkan sikit selepas kukus tu bagaimana nak menjaga bongkah ni sebelum disuntik dengan benih cendawan. So awak kena tahu perkara-perkara ni Okey. Okey, pengenalan kepada bongkah cendawan Jadi kita panggil dia bongkah cendawan sebab memang dia nampak macam bongkah. Secara semula jadinya kan, cendawan ni awak pun maklumlah dia tumbuh di atas kayu-kayu yang mereput. Jadi kalau awak siapa yang duduk di kawasan pedalaman tu, kalau masuk dalam hutan, especially selepas hujan awak akan nampak cendawan tumbuh di atas kayu-kayu yang telah mati kalau pokok yang masih hidup tu tak ada cendawan tapi yang kalau yang telah mati lama tu, yang sedang mereput tu, memang banyak cendawan tumbuh. So secara semula jadinya macam tu cendawan tumbuh. Jadi kita ni nak mimik nak tiru keadaan semula jadinya tu, sebab takkan kita nak angkut bongkak kayu-kayu tu balik ke tempat kita kita nak buat kat tepi rumah ke ataupun dalam bangsal. Jadi tak sesuai dan tak praktikal. Jadi benda ni dah dipraktiskan sekian lama kan. Jadi sampai sekarang keadaan yang paling sesuai adalah membuat bongkah seperti awak tengok tadi tu. Jadi kita mimik, kita tiru kepada keadaan semula jadi bagaimana cendawan ni tumbuh. Okey. Daripada dulu di awal industri penanaman cendawan ni, jadi bahan yang digunakan adalah daripada sisa pertanian saja sisa pertanian seperti habuk kayu getah jerami padi, sekam padi, tadang kelapa sawit. Ni bahan-bahan ni memang banyak di negara kita yang kita boleh kata sisa jadi mula-mula ni di awal ni bahan-bahan ni memang tak diguna langsung. Jadi orang tahu boleh dapat free macam tu sajalah. Jadi kos untuk penanaman cendawan ni
memang tak tinggi sebab bahan-bahan dia adalah bahan yang percuma. Cuma sekarang ni bila kata orang dah pandai guna pakai apa habuk kayu, orang dah tahu nak buat apa kan, buat apa kayu compressed wood kan, yang perabot-perabot yang ringan-ringan tu kan, buat daripada habuk kayu getah Kemudian jerami padi. Jadi bila kata penggunaan ni dah semakin banyak, sekam padi pun ada kegunaannya walaupun sisa Jadi dia dah ada kos. Dah memang dah nak kena beli habuk kayu getah ni. Tak dapat percuma lagi sekarang dengan katanya lepas PKP ni lagi mahal. Lagi mahal. Satu lori 3 tan tu kata 500 lebih lah. RM500. Tapi bila kita buat kiraan balik, maknanya jualan cendawan tu kita kena pastikan dapat cover lah kos-kos yang telah kita spend tu. Okey. So ini bahan utama bagi penyediaan bongkah cendawan. Dia adalah bahan-bahan yang lain, nanti saya akan beritahu secara detail lagi. Okey. Dan dalam banyak-banyak sisa pertanian ni, ada kajian-kajian yang telah dilakukan banyak universiti yang telah menjalankan kajian terhadap bahan yang paling sesuai untuk penanaman cendawan ni. Jadi didapati untuk cendawan tiram dan juga cendawan-cendawan yang lain seperti cendawan kukur, cendawan button saya tak pasti, tapi kukur, habuk kayu getah. Habuk kayu getah yang paling sesuai. Kalau cendawan jerami tu, nama cendawan jerami tapi setakat ni dia banyak ditanam di atas sisa tandan kelapa sawit. Okey. Okey, ini sebenarnya sikit tentang bongkah cendawan yang awak kena tahu. Okey. So bahan-bahan asas dia, kalau awak tengok kat sini, habuk kayu getah. Pernah tengok kan habuk kayu getah kan? Kemudian dedak padi halus. Dedak padi halus ni memang sisa jugalah kalau awak pergi ke kilang padi kan. Kilang padi tu memang banyak dia terhasil dedak padi halus ni. Dia adalah by-product daripada proses padi tu nak dijadikan beras. Jadi again ini pun sisa. Jadi dan kemudian kapur pertanian. Kapur pertanian ni kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Dia ni lebih kepada untuk menyeimbangkan pH, actually menaikkan pH sebab habuk kayu getah dengan dedak padi ni dia acidic, agak acidic. Jadi kita letak kalsium karbonat, kapur pertanian yang alkaline. Jadi dia akan tingkatkan pH media tu. Sebab cendawan dia nak dalam keadaan berakali. Kemudian air lah air untuk menyediakan keadaan kelembapan bagi keseluruhan media campuran tu. Sebab cendawan ni dia dalam kategori mikroorganisme, mikroorganisma, jadi dia perlukan air untuk hidup. So dari segi banyak mana tu kita tengok ratio ratio dia 100 kayu getah, 10 dedak padi dan 1 kapur pertanian. Jadi secara mudah nak fikir macam ni lah kalau guna 100 kilo kayu getah, awak gunalah 10 kilo dedak padi, kemudian 1 kilo kapur pertanian. Kan? Okey. So ini dah bahan-bahan asas dia. Okey. Sudah pergi latihan dah ni. Jadi nak tanya sikit lah. Nak tanya sikit kefahaman awak semua selepas saya dah bagi tahu sebelum ni tentang bahan-bahan untuk menyediakan bongkah cendawan tu. Okey, siapa tahu jawab cepat. Okey. Yang pertama, berikan contoh bahan yang boleh digunakan untuk penanaman cendawan.
Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Habuk kayu. Oh, yang buat soalan ni pun satu. Soalan nombor 2 tu dah sebut kayu getah lah. Okey, selain pada tu? Dedak padi halus. Okey. Okey, bagus. Faham? Ya. Okey, yang next soalan, habuk kayu getah merupakan satu bahan asas yang diperlukan sebagai Medium. medium ataupun media untuk tembusaran cendawan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apakah yang merupakan bahan pelembap kepada cendawan? Bahan yang melembapkan. Melembapkan media cendawan tu. Senang sangat ni. Cepat jawab. Ada hadiah wah. Air. Cendawan. Ya? Apa tadi? Siapa jawab tadi? Air. Air. Yelah kan. Air kan. Sebab ada campuran air tadi. Okey, next. Nisbah bahan-bahan asas bagi penyediaan bongkah ialah 111:1. Betul? Salah. Salah. Okey. Kemudian, sekam padi boleh digunakan sebagai salah satu substrat kepada penanaman cendawan. Betul? Atau salah? Sekam padi. Tahu tak sekam padi tu apa? Tak pernah tengok apa? Betul. Betul. Okey, walaupun untuk cendawan tiram ni tak digunakan ya. Kalau dah saya explain tadi untuk bahan asas tu tak digunakan. Tapi untuk cendawan lain ada in fact sebenarnya ada penanam pengusaha cendawan yang menggunakan sekam padi untuk tanam cendawan tiram ni. Cuma hasil dia agak kurang sikit. Tapi okey lah kalau you dah ada banyak sekam padi kan, awak duduk di tepi kilang padi ke ataupun tepi sawah ke kan, awak ada banyak, awak boleh guna dia punya hasil kurang tapi still awak boleh dapat cendawan daripada sekam padi ya. Sebab sekam padi ni dia keras sikit, jadi cendawan tu dia kena kerja kuat sikit, dia kena kerja kuat nak penetrate kulit padi tu yang agak keras tu ya. Tapi still sekam padi ni mempunyai kandungan nutrien yang diperlukan. Okey. Jadi bahan penyediaan bongkah cendawan ni ya. Okey, yang tadi yang saya dah bagi tahu tadi, habuk kayu getah, dedak padi, kapur pertanian ya. Okey. Kemudian ada pengusaha yang menambah kultur bakteria. Ini optional ya, pilihan. Sebab ada ni berdasarkan percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha cendawan lah ya. Mereka menggunakan kultur bakteria dipanggil BB2 ataupun yang dipanggil EM, effective microorganism. Ya. Jadi dia ada campuran 2-3 jenis bakteria kat sini. Jadi dicampurkan sekali dalam bongkah tu sebab bakteria ni ya, dia adalah pemangsa kepada fungi. Dia akan membunuh fungi-fungi yang memang dah berada di dalam habuk kayu ataupun dedak padi. Ya. Jadi boleh ditambahlah ya, pada kadar yang tertentu. Okey, kemudian perlukan beg plastik PP polipropilin. Plastik PP ni adalah plastik yang tahan panas. Pada saiz 0.06 cm cm times 16.5 cm times 35 cm. Di mana beratnya lebih kurang 1 kilo. Ya, bongkah yang siap tersedia tu lebih kurang 1 kilo nanti beratnya. Ya. Kemudian perlukan penutup dan gegelang PVC ya, untuk menutup muka depan bongkah tu. Tisu ataupun surat khabar lama, kemudian getah pengikat. So kalau tengok bahan-bahan ni bukanlah bahan yang mahal ya.
yang senang didapati. Okey. Kemudian seterusnya pergi kepada cara-cara penyediaan bongkah cendawan. Jadi awak dah campurkan pada ratio yang ditetapkan tu, ya. Okey, depends lah banyak mana awak ada habuk kayu getah dedak atau ke pertanian, ya. Yang pentingnya banyak mana habuk kayu getah yang awak ada lah. Tapi sepatutnya awak kena buat pengiraan lah, ya. Buat pengiraan apa nak sediakan berapa bongkah. Nak sediakan berapa bongkah ni kena tengok pula kemampuan awak untuk memasak banyak mana. Awak ada apa alatan untuk memasak tu adalah alatan yang kalau yang kecil, yang sikit, sediakan sikit sajalah. Ya, kalau awak ada alatan masak tu banyak sampai 1000 bongkah, so awak buat pengiraan lah, ya, berdasarkan ratio ni. Okey. Kemudian air, banyak mana nak campur air. Ya. Okey. Campuran air tu jadi dia kena keseluruhan campuran tu lembap pada kadar 60 ke 65%. Tu dia macam mana awak nak tetapkan 60 ke 65% tu? Kan? Nak kena beli alat pengukur kelembapan pula ke? Tak ada. Dia orang pengusaha dia orang ada teknik tersendiri yang lebih mudah, ya, lebih mudah nak tahu air tu cukup tak cukup. Caranya bila dah campur tu awak kepal-kepalkan. Kepalkan apa campuran tu. Kalau awak buka tangan awak tu dia berderai, maknanya air tak cukup lagi lah. Belum cukup air tu. Tapi kalau kata awak buka tangan awak tu dia clump, dia dalam keadaan clump kan? Okey. So itu menunjukkan dah tak payah tambah air. Boleh go to next step. Tapi jangan banyak sangat sampai air meleleh-leleh kat celah jari tu. Tu kira banyak sangatlah air tu. Air banyak pun tak elok. Tak elok untuk campuran tu. Jadi campuran tu dia akan jadi cepat masam. Dia akan jadi masam dan rosak lah. Ya. Maknanya benih ni dia tak mau dalam keadaan yang terlalu lembab sangat. Ataupun dalam keadaan kering sangat pun dia tak mau jugalah. Kan air tak cukup. Okey. Kemudian masukkan campuran habuk kayu getah dalam beg plastik. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Masukkan campuran habuk kayu getah dalam beg plastik dan dihentak sehingga padat. Ya. Jadi awak masukkan sikit hentak. Itu secara manual lah. Ya. Jadi tujuan hentakkan tu adalah untuk memadatkan lah. Ya. Untuk memadatkan beg plastik. Untuk memadatkan kandungan media dalam beg plastik tu lah. Ya. Sebab bila dia ada sebabnya ya kenapa perlu padat. Jadi kalau awak menggunakan mesin, bagging mesin, dia memang dah ada dia dengan kompresor pada kadar yang cukup-cukup untuk padatkan bongkah tu. Ya. Jadi kalau kata tak padat, dia miselium tu dia akan tumbuh terlalu tebal ataupun kadang-kadang cendawan tu dia akan keluar
di dalam plastik. Kita tak mau jadi macam tu. Kita nak cendawan tu keluar pada opening, pada mulut bongkah tu. Sebab kita nak petik dan cendawan tu pula akan keluar dengan besar lah, yang saiz besar lah. Jadi kalau dia nak keluar di dalam beg plastik tu, dia tak akan jadi bentuk cendawan yang sepatutnya. Jadi itu merugikan kita balik. Okey. Kemudian pasangkan gelang PVC dan tutup penutup yang padan dengan gelang PVC itulah. Jadi nak beli gelang dengan penutup tu kena make sure padan. Selalunya supplier dia akan bekalkan gelang dengan penutup yang sepadan lah. Okey. So ini dia langkah-langkah penyediaan bongkah cendawan Jadi okey. Kalau tengok tadi untuk penyediaan media bongkah tu kalau secara manual awak boleh tengok kat sini slide ni macam mana awak bancuh simen. Awak tak pernah bancuh simen kan? Jadi kalau ada student civil kat sini macam mana orang bancuh simen macam tu lah. Awak nak gaul-gaulkan campuran tu. Jadi dicampurkan di atas tanah macam ni je. Peringkat ni peringkat yang tidak perlu bersih. Tidak perlu bersih. Jadi boleh gaul di atas lantai tanah begini sahaja. Okey. Tanah nanti tercampurkan tanah pula. Atas simen lah. Kita kata atas simen lah yang seeloknya Ataupun kalau pada skala yang besar, gunakan mesin pembancuh. Mesin pembancuh. Ada berbagai jenis lah mesinnya. Dan di antaranya seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni lah. Ada juga yang mixer. Kita panggil mixer yang macam bancuh simen tu. Macam pembancuh simen. Boleh juga. Tak kisahlah asalkan dia boleh menggaulkan ketiga-tiga bahan tu termasuk air. Okey. Doktor. Ya. Kan bancuh tu tak perlu bersih. Nanti tak ada efek kemudian hari ke macam tumbuh bakteria lain ke apa ke? Okey, bagus soalan tu. Okey, awak dah ada idea kan nak buat bongkah ni kena bersih. Tapi dia ada peringkat di mana, step di mana tak perlu bersih. Ini step yang kita tidak consider lagi dari aspek kebersihan. Tak perlu nak risaukan lagi masalah tu. Belum sampai lagi peringkat yang kita kena perlu jaga betul-betul dari aspek kebersihan. Okey. Tapi of course lah pastikan tak ada benda-benda lain di atas simen tu maksud janganlah ada campur dengan tai cicak ke apa batu-batu ke kita tak maulah. Tapi tak perlu bersih lah Kot lah tercampur dengan spora lain, so nanti tak apa. Itu kita tak boleh nak kontrol yang tu. Itu yang kita tak boleh nak kontrol. Kita cuma kebersihan yang kita pastikan sini benda asing yang kita boleh nampak. Yang kita tak boleh nampak, kita tak kontrol lagi di peringkat untuk menggaul media ni kita belum kontrol, belum kawal lagi. Okey. Okey, faham Okey. Yang lain okey boleh faham. Itulah. Kalau kata dia ada orang kata apa, macam saya katalah dia ada peringkat di mana kita kena ambil kira dari aspek kebersihan dari segi pencemaran mikroorganisma yang lain, dan ada peringkat yang kita tak perlu. Ini peringkat yang belum perlu kita ambil kita consider di segi ada microorganism. Okey. So kita dah campur, dapat campuran yang sesuai, maknanya kandungan air pun dah cukup, kelembapan yang cukup. Kita pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu membungkus bongkah. Menyediakan bongkah lah Okeylah, apalah. Okey. Jadi untuk membuat bongkah ni,
dia boleh secara manual ataupun mesin. Ya, again saya katakan perbezaan di antara manual dengan mesin ni, yang pertama sekali banyak mana kita nak hasilkan beg tu, ya, dan berapa bajet yang kita ada. Itu faktor yang kita consider sama ada kita nak memilih buat secara manual ataupun menggunakan mesin. Of course lah, kalau mesin ni memang kita nak kena spend duit untuk beli mesin juga. Tapi nak katanya kalau tak ada mesin pun, you still boleh buat bongkah cendawan ni. Masih boleh buat. You start dengan small scale kan. Jadi small scale ni semua buat dengan tangan. Tak payah beli mesin pun. Okey. Jadi kalau tengok sini, kalau nak buat secara manual ni, nak hasilkan bongkah ribu-ribu, boleh je panggil ramai-ramai. Kena awak satu batch semua pakat buat bongkah. Dapatlah ribu-ribu bongkah. Tapi bila kita cakap pasal practicality, awak sebagai seorang usahawan, kalau nak hasilkan beribu-ribu bongkah, takkan nak buat guna manual. Tentulah nak kena guna mesin. Okey. Mesin ni dia ada yang kecil sikit, yang untuk penghasilan yang sedikit, iaitu 4 hole, 4 hole, ataupun ada yang lebih banyak lah, 8 hole. Setakat ni paling banyak yang saya pernah dengar 8 hole lah. Okey. Alright. Dah bungkus ni. Tadi cara bungkus manual dah explain. Okey, ini kalau tengok step secara keseluruhan lah, daripada banyak mana diperlukan bahan tu, kemudian bagaimana nak menggaul, kemudian masukkan dalam beg, dan seterusnya menutup beg tersebut. Ini yang kalau secara visual awak boleh tengok lah, macam ni. Okey, seterusnya mengukus bongkah cendawan. Okey, ini macam soalan kawan awak tadi tu, bila kita, dia risaukan tak ada ke spora-spora daripada fungi lain. Sekarang step yang kita nak kena risaukan perkara tu. Bila semua bahan dah berada di dalam dalam plastik bag tu, jadi kita nak kena risaukan. Sebab bila kita bungkus bongkah tu, maknanya di dalam bongkah tu pun ada berbagai-bagai jenis mikroorganism. Baik ada bakteria ke, virus ke, tapi yang banyaknya jenis fungi lah, spora daripada fungi yang lain lah. Mungkin virus tak banyak sangat, ataupun bakteria tak banyak, sebab apa? Sebab condition bongkah tu tak begitu sesuai untuk bakteria. Tapi untuk fungi, yes, sangat sesuai. Jadi kita nak kena hapuskan apa fungi yang kita tak mahu tu, mikroorganisme yang kita tak mahu tu, kita kena hapuskan. Jadi bongkah perlu bebas dari sebarang mikroorganisme sebelum memasukkan benih cendawan. Jadi macam mana kita nak pastikan? Dia ada teknik dia. Jadi kita kena lakukan proses sterilisasi ataupun nyah kuman. Ini dipanggil proses nyah kuman. Okey, ini sebab cendawan, bila kita ada fungi lain, kemudian kita masukkan benih cendawan, dia akan ada competition. Dia orang berebut-rebut lah kan, of course lah dia berebut-rebut makanan tu. Tapi selalunya cendawan ni dia akan kalah. Sebab cendawan ni dia pertumbuhannya agak lambat berbanding dengan fungi-fungi yang lain. Jadi bila kata dia ni lambat tumbuh, di fungi lain akan conquer. Akan conquer keseluruhan bongkah tu. Ini yang part ni yang selalu mendatangkan kerugian yang banyak kepada pengusaha. Jadi pengusaha betul-betul kena tengok part ni, bahagian ini, bahagian pengukusan bongkah cendawan ni.
Ini sebab contoh katalah ya, ini kerana bongkah mengandungi nutrien ya. Habuk kayu, dedak padi itu semua kaya dengan karbohidrat yang menarik perhatian mikroorganism yang lain. Ya, dia orang pun nak tumbuh juga, nak hidup juga kan. Okey. Dan ada berlaku keadaan cendawan boleh hidup juga bersama dengan fungi yang lain. Tetapi hasilnya kurang lah. Ya. Yang sepatutnya kalau kata sekali keluar, dia boleh keluar 7 kali, mungkin dia hanya akan keluar 3 kali, 4 kali saja. Ya, disebabkan oleh gangguan dari fungi yang lain. Okey, alright, faham? Ada soalan di sini? Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke cara-cara untuk nyah kuman. Okey. Jadi saya masukkan info sikitlah ya bagaimana cara untuk nyah kuman bahan-bahan ni. Dia ada berbagai teknik lah. Dekat sini saya akan tunjukkan 4 teknik yang boleh digunakan untuk nyah kuman. Ya. Okey, teknik yang pertama menggunakan autoclave ataupun tone drum. Ya, iaitu kita panggil teknik sterilisasi panas lembap. Sterilisasi panas lembap ataupun nyah kuman panas lembap. Ya. Jadi menggunakan autoclave, tapi dalam cendawan ni, untuk cendawan kita gunakan jenis ni ya, nyah kuman jenis sterilisasi jenis panas lembap ni ya. Jadi dia menggunakan tone drum. Ya. Tone drum ataupun adalah nanti saya akan explain lah ya kontainer yang bersesuaian. Jadi cara dia sterilisasi ini melibatkan pemanasan air sehingga terjadinya wap air dan juga melibatkan tekanan tinggi. Jadi bahan yang kat sini yang digunakan untuk nyah kuman tu adalah wap air tersebut. Wap air yang panas sehingga melebihi 100 degree C dia punya suhu dia. Ini yang mematikan kuman-kuman ataupun mikroorganism yang lain. Kena ada keadaan jika wap air ni tak mencapai suhu yang sepatutnya, itu yang bongkah tu contaminate tu. Ya, jika wap air tu tak sampai suhu yang sepatutnya mungkin disebabkan oleh ni yang tak cukup, kita bagi api haba yang tak cukup, ataupun berlaku kebocoran kepada alatan ni. Okey. Ada proses sterilisasi panas kering. Ini menggunakan ketuha atau oven sebagai alat pemanas. Kaedah ini sesuai digunakan bagi peralatan berasaskan kaca atau boleh juga yang kayu ke, iaitu yang bukan benda hidup lah ya. Kalau bukan benda hidup, kita guna sterilisasi panas kering. Macam bongkar cendawan ni kita assume macam benda biological matter. Benda hidup. Yalah ya. Dedak padi, habuk kayu, itu kita consider sebagai benda hidup lah kan. Asaskan benda hidup. Jadi dia lah sesuai untuk menggunakan sterilisasi panas lembap membanding sterilisasi panas kering yang bukan untuk benda hidup. Macam oven kan. Oven tu inilah panas kering lah. Kemudian sterilisasi radiasi. Radiasi seperti sinaran ultra ungu dan sinaran gamma. Ini untuk menyah kuman permukaan. Proses ini memerlukan peralatan yang khusus. Yang ini sterilisasi sinaran ni boleh digunakan untuk benda hidup dan benda bukan hidup. Tapi dalam aspek dalam cendawan ni kita tak gunalah. Tapi digunakan jika nak membuat benih cendawan. Kalau nak buat benih cendawan, kita guna sterilisasi sinaran ya, radiasi. Kemudian yang akhir sekali adalah menggunakan bahan kimia. Bahan kimia seperti alkohol, formaldehyde, ethylene oxide ya.
Okey, yang ini awak faham lah ya, sebab sekarang ni pun kita memang banyak menggunakan sanitizer. Sanitizer tu adalah salah satu daripada aspek sterilisasi menggunakan bahan kimia. Okey. So awak faham ya konsep sterilisasi ni bagaimana ya. Sebab benda ni penting ya untuk membungkus mengukus muka cendawan. Okey, kita buat latihan sikit. Ya. Buat latihan sikit. Okey, kalau awak tengok kat sini ada gambar macam tone drum tu, kemudian conical flask, oven, kemudian lambang pada radiasi. Kemudian dalam box ni ada statement-statement yang merujuk kepada yang mana satu betul. Okey, saya tanya Okey. Kalau kita kata saya tanya, botol kaca boleh disterilisasi melalui kaedah ini. Okey, awak nak match dengan yang mana satu? Gambar apa? Oven. Oven. Okey. Okey, sebenarnya betul tu. Jawapan tu betul. Sebenarnya kalau kata botol kaca, dia boleh juga disterilisasi secara panas lembab. Boleh ya? Bukan tak boleh, boleh. Tapi saya explain tadi tu saya tak bagi tahu Secara radiasi pun radiasi kurang sikit. Jarang diguna pakai. Tapi boleh juga sebenarnya ya. Tapi radiasi ni sebab dia lebih kepada surface. Jadi botol kaca ni dia bentuk dia tu dia ada kedalaman. Jadi ditakuti radiasi tu tak sampai ke kedalaman botol kaca tu. Itu yang tak digunakan ya. Okey, next alkohol dapat digunakan sebagai salah satu ejen penyakuman. So sterilisasi yang mana satu? Dia refer. Statement tu refer to what type of sterilization? Anybody? Gambar kedua. Okey, gambar kedua. Itu nama sterilisasi apa tu? Ada orang jawab tapi saya tak dengar. Ya, boleh ulang? Minta maaf sangatlah ni. Memang saya tak dengar Tak dengar tadi. Tapi ini merujuk pada sterilisasi bahan kimia lah ya. Okey, yang tu kot yang awak jawab. Saya anggap yang itulah. Okey. Wap air dan tekanan tinggi diperlukan untuk kaedah sterilisasi ini. Which one? Anybody? Tone drum. Nama sterilisasi ingat tak? Tone drum. Tone drum. Tak, bukan. Panas lembab. Panas lembab. Yes. Panas lembab Nama teknik sterilisasi tu adalah panas lembab. Dia menggunakan tone drum. Actually alat yang digunakan untuk sterilisasi panas lembab ni adalah kita panggil autoclave. Tone drum, bukan tone drum Tone drum ni kita guna untuk masak kukus muka cendawan je. Tapi kalau dalam sebenarnya dipanggil autoclave. Alatan yang digunakan. Okey, permukaan juga boleh disterilisasi menggunakan sinaran ultra ungu. Okey, ayat ni of course lah Awak tahulah logo yang bawah sekali tu. Okey, so harap semua ini pengetahuan tambahan lah untuk awak tentang teknik-teknik untuk menghapuskan ataupun menyah kuman. Okey. Kalau kita pergi kepada sterilisasi panas lembab mekanisme yang dengan lebih ni lanjut. Jadi ini kalau kata dalam pembuatan bongkah cendawan ni kalau dulu-dulu ataupun secara kos mudah lah kita cakap secara kos mudah dan murah menggunakan tone drum. Tone drum ni
tone drum minyak lah tone minyak. Kan awak pernah tengok kan yang tinggi tu. Tone yang tinggi selalu warna biru tu. Selalu orang letak minyak dalam tone tu. Jadi bila kata minyak tu dah dikeluarkan, awak boleh guna tone tu tapi dia dalam kapasiti bongkah yang boleh diguna setakat 75 bongkah lah. Jadi awak letak air kat bawah tone drum tu, kemudian di sini bahan-bahan dia pelantar kayu, gas, tone tu sendiri dan dapur lingkar yang bulat lah, yang selalu buat masa kenduri tu. Jadi kena lapik. Jadi bongkah tu bukannya awak masak bukannya masak bongkah tu tenggelam dalam air. Tak. Bongkah ni tak boleh kena tak boleh kena air. Takut nanti air tu masuk. Walaupun dia ditutup, tetapi penutup cap bagi bongkah ni dia bukan sepenuhnya dia ada lubang. Dia ada lubang yang disumbat dengan kapas. Dia bukan plastik sepenuhnya macam tudung botol tu, macam tudung botol air, bukan. Sebabnya kita nak bagi ada laluan udara, pertukaran udara keluar masuk. Dia tak boleh fully covered. Kalau fully covered pun macam saya katalah cendawan ni dia benda hidup. Dia macam kita. Jadi dia nak juga udara. So kalau awak tutup betul-betul bongkah tu, tak adalah pengaliran udara. Oksigen tak boleh masuk, karbon dioksida tak boleh keluar. Jadi dia pun tak boleh nak tumbuh. So they design the cap so as there is flow of air in and out. So tak boleh rendam dalam air. Jadi air ni hanyalah untuk menghasilkan wap. So wap tu lah yang akan meliputi bongkah-bongkah cendawan ni dan mematikan. Dia wap tu lah yang akan membawa haba. Bawa haba dan seterusnya memanaskan bongkah cendawan dan mematikan fungi, spora dia ataupun kot ada haiwan binatang kecil-kecil tu, hama, kutu-kutu yang ada dalam habuk kayu tu, semua tu akan mati. Macam mana kutu, hama duduk dalam bongkah kemudian dia mati, boleh ke? Tak apa, biarlah. Itu pun sumber makanan juga untuk cendawan. Kalau kata dia dah mati, dia dah mereput, dispose dalam tu, dia akan bagilah sikit-sikit juga makanan pada cendawan tu. Okey. Awak bukan nak makan bongkah tu, awak nak makan cendawan. Okey, lama mana nak kukus? Kukus 6 hingga 8 jam. Tak boleh kurang. Kalau kurang, tak komplit proses pengukusan tu, jadi tak mati semua mikroorganism ataupun binatang-binatang yang kecil-kecil, hama ke apa kan, kot semut ke. Okey, then bongkah dibiarkan semalaman untuk kurangkan panas sebelum dikeluarkan. Jadi kalau awak masak, awak kena atur masa. Buat benda bongkah cendawan ni memang you really have to manage your time. Awak kena masak pagi 8 jam. Kemudian kata pagi Isnin awak masak. Jadi pagi Selasa baru awak buka tone drum ni untuk keluarkan. Itu maksud semalaman tu. Itu pun awak akan masih rasa panas lagi bongkah tu. Walaupun dah semalaman masih rasa suam-suam bongkah tu. Jadi lepas tu sejukkan dulu. Kena sejukkan lah. Okey. Jadi pengukus ni pun ada berbagai jenis di pasaran. Okey, dan juga dia ada berbagai saiz lah, bergantung kapasiti, banyak mana yang kita nak hasilkan bongkah. Ini tone drum saya cakap tadi tu.
Kalau nak buat sikit-sikit ataupun modal tak ada nak beli mesin pengukus yang besar. Bolehlah guna macam ni. Ini cara dia ya. Okey. Tapi kalau ada modal, dah memang nak buat secara besar-besaran, beli mesin pengukus ataupun steamer. Konsep dia sama je. Jadi air diletakkan di bawah steamer ni. So tak nampak kat sini takungan air. Kemudian inilah masaklah air tu. So far okey. Saya patut tunjuk ada lagi jenis-jenis yang lain tak apa saya tak tunjuk, saya cakap je kat sini Ada yang menggunakan elektrik. Elektrik. Jadi kalau kata dekat makmal tu autoclave lah yang menggunakan elektrik. Tapi kapasiti dia tak banyak, mungkin dalam 15 je. 15 ke 30 bongkah. Jadi kalau nak menggunakan elektrik yang moden ni menggunakan autoclave yang besar. Jadi macam company penanam cendawan usahakan cendawan yang besar macam yang kalau dekat sekitar Perlis ni tak ada, di Kedah di DSN. Company DSN, Gano Excel. So dia menggunakan pengukus moden, menggunakan elektrik yang besar yang boleh masuk sehingga 10,000 bongkah. Saya rasa elektrik lah dia guna. Sesuai lah walaupun elektrik tu tinggi, harga tinggi tapi kapasiti yang dihasilkan kan, dia menghasilkan cendawan yang banyak, dia boleh jual banyak. Boleh cover lah all the expenses tu. Okay. So macam pengukus skala besar ni dia sama juga tempoh dia. 6 ke 8 jam juga. Jadi yang selamat 8 jam lah. Cuma kadar gas yang diperlukan tu banyak lah. Kalau menggunakan tong drum ni mungkin 1 tong. Perlukan 1 tong untuk masak sehingga 8 jam tu tapi kalau steamer ni, pengukus berskala besar ni selalunya menggunakan 3 tong gas untuk 8 jam tu. Okay. So kita assume bila dah kukus ni semua mikroorganism, kuman-kuman mati. Semua mati. Tapi mungkin ada yang bertanya, tak rosak ke? Ada tak yang terfikir? Rosak tak habuk kayu, dedak padi kat dalam bongkah tu dah panaskan ni? Awak terfikir tak? Ataupun tak kisahlah rosak tak rosak pun. Sebenarnya okey. Kandungan nutrien dalam bongkah tu dia tak rosak. Dia tak rosak. So walaupun kita panaskan pada kadar yang lama, tempoh yang lama pada suhu yang tinggi, kandungan nutrien dia masih lagi banyak tu. Dia kot nak kata nak hilang ke nak apa tak jadi dari aspek tu tak perlu risaulah cuma yang risaunya dari aspek kita nak kena pastikan semua bongkah tu dia kena wap air tu kan. Jadi apa kata kalau bongkah ni kita guna kaedah yang lain, panas kering macam oven, tak sesuai juga. Tak sesuai. Mungkin boleh tapi oven ni dia gunakan elektrik, so kos tinggi. Menggunakan radiasi tak sesuai sebab yang kandungan habuk kayu yang kat dalam-dalam tu tak kena sebab dia hanya surface. Bahan kimia lagilah tak sesuai kan. So this
sedasi panas lembab ni yang paling sesuai. Okey. So bila dah masak, saya suka sebut masak tapi term yang sebenarnya kukus lah ya. So macam apa nak buat ya. So kita keluarkan daripada steamer tu ya. Keluarkan dan letak di bilik ataupun kawasan yang khas lah ya. Yang khas untuk menyuntik benih. Okey, suntikan benih ni untuk next modul. Ya, tapi saya akan ceritakanlah sebelum memasukkan benih ni dah keluar daripada steamer, kita patut buat apa kat bongkah tu. Jadi awak letakkan satu bilik yang sesuai, yang bersih. Ni bongkah awak dah bersih ni. Yang bersih ni. Janganlah bawa pergi tempat yang tak bersih. Ya. Kena letak di tempat yang bersih lah. Walaupun kita kata kita dah matikan semua mikroorganism, potensi mikroorganism nak masuk ke dalam bongkah masih ada. Sebab bongkah tu sendiri dia bukannya betul-betul betul-betul enclosed ya. Ingat saya cakap tadi, di cap dia tu dia ada satu ruang untuk pengaliran udara keluar masuk kan. Jadi melalui itu masih ada potensi untuk mikroorganism masuk dan mencemari bongkah tersebut. Dan memang selalunya macam itulah kalau awak sediakan 100 bongkah. Dan bila suntik benih itu tak semestinya 100 bongkah tu yang akan elok. Akan ada jugalah beberapa bongkah yang akan tercemar. Kebiasaan yang macam itulah siapa-siapa pengusaha mana-mana pun. Kita tak boleh nak pastikan 100% semua bongkah-bongkah tu adalah akan dapat menumbuhkan cendawan dengan elok. Ya. Okey, jadi bongkah tu dimasukkan ke dalam bilik suntikan dan mesti dipastikan benar-benar sejuk sebelum disuntik. Jadi berapa lama daripada tempoh masak sampai tempoh nak masuk benih ni, berapa lama bongkah tu boleh bertahan. Ya. Okey, sepatutnya dia kena cepat-cepatlah masukkan benih cendawan tu. Supaya mikroorganism lain tak berpeluang untuk hidup bila cendawan dah conquer dalam bongkah tu ya. Tapi jika kata ada masalah benih untuk mendapatkan supply benih, tapi bongkah dah masak ni, benih tak dapat lagi, tak ada lagi. Awak bolehlah tahan sehingga 3-4 hari lah ya. 3-4 hari the most. Kalau tidak dia akan ada masalah tu lah. Masalah bongkah tu akan dicemari balik oleh mikroorganism yang lain. Ya. Okey. Dan saya cakap tadi kena kukus betul-betul ikut prosedur yang ditetapkan. Otherwise fungi yang memang ready, memang ready ada dalam tu, dia akan hidup lah. Dia hurray lah hidup dalam tu sebab kalau dia yang lain dah mati, dia aja yang hidup, dia akan seronok lah hidup dalam tu kan, semua all the nutrient for him, kan. Ya. Okey. Jadi sebaliknya kalau kata keluar panas-panas tu, kita letak benih terus. Ni excited sebab nak cepat ni. Nak hasilkan cendawan cepat ni. Terus letak benih dan keadaan masih lagi panas. Tak boleh juga sebab pertumbuhan dia tu kalau dia tak mati pun benih tu, dia akan terbantut. Dia akan membantutkan pertumbuhan benih. So that's all the precautions that kena ambil. Ya, jadi saya harap semua faham lah ya.
Ada apa-apa soalan? Ini kira yang slide yang terakhir lah untuk kali ni, untuk modul ni. Jadi sebelum berakhir, ada siapa pertanyaan, sebarang pertanyaan? Saya nak tanya. Okey, kejap. Kejap biar yang ni dulu, ladies dulu ni siapa? Soalan kami rasanya lebih kurang je kot. Kalau yang untuk lawatan cendawan tu boleh buat petang ataupun Sabtu tak? Oh, yang tak berkenaan dengan apa yang saya cakap ni tak apa, sekejap hold dulu. Ada siapa nak bertanya tentang ni tak? Ni modul. Sebelum saya stop. Tak ada tentang lawatan ni kalau tak ada saya stop dulu. Okey, kita discuss pasal lawatan. Okey, Cik Asrul boleh ambil maklum jugalah tentang persoalan ni. Nak buat petang Sabtu. Yang tarikh yang masa ditetapkan tu not possible Sebab kalau ikut jadual yang dalam grup tu semua buat pagi. Kami ada kelas pagi. Kalau macam tu Isnin pula hari Rabu petang ke hari yang kami tak ada kelas petang. Nak pi tempat tu petang. Oh, saya faham. Unit keusahawanan buat masa lawatan tu ikut masa kelas kan? Betul-betul. Jadi kemungkinan lepas pada kelas ni ada sambungan kelas lain kan? Jadi tempoh tu tak sesuai jadi minta mungkin weekend tak boleh. Itulah kata Nurul tadi Sabtu petang Tak, petang pun Sabtu pagi ke tapi Sabtu pagi ke? lah. Weekend lah weekend. Okey, saya boleh je lah apa Cik Asrul kalau kata student nak pergi weekend, I think I can lah untuk kelas praktikal ni. Boleh aturkan cuma bukan not this weekend lah this weekend saya tak ada. Okey, tak apa. Okey. Itu saja. Okey, nanti deal balik Cik Asrul boleh deal balik dengan yang lain. Itulah patut ramai yang tak bagi respon hanya beberapa orang je yang tulis nama. Masalah ni lah kot Doktor nak tanya, disediakan bas ke tak nak pergi sana? Sedia. Of course lah. Dia sambil angkutan. Okey. Okey, ada lagi? Okey. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kesudian untuk mengikuti kelas ni dan insya-Allah cuma untuk hari Isnin depan Isnin depan saya minta tangguh kelas ke Sabtu lah sebab Isnin depan saya ada viva. Jadi saya terpaksa tangguh kelas Isnin. Tapi Rabu boleh macam biasa. Macam hari ni okey lah. Yang Isnin. Okey. Okey, kalau macam tu saya sudahi dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Okey, welcome. Terima kasih doktor. Sama.